Dia pilihan Allah. Allah bagi dia jadi satu orang umat Nabi SAW, dan Allah SWT pilih dia jadi manusia yang beriman. Dia ada kalimah la ilaha illallah. Kalau kita berniaga pun sama juga. Kita cari rezeki, minta pada Allah, harap pada Allah, takut pada Allah. Harap, ya Allah, kau lapangkanlah rezeki aku, ya Allah. Aku harap sangat, ya Allah, kau lapangkanlah rezeki aku. Dan takut pun daripada Allah. Ya Allah, aku takut, ya Allah. Aku takut kau sekat rezeki aku, ya Allah. Dari bilion-bilion manusia, Allah pilih dia. Walaupun dia minum arak, dia tetap umat Nabi. Dia pilihan Allah. Allah bagi dia jadi satu orang umat Nabi SAW, dan Allah SWT pilih dia jadi manusia yang beriman. Dia ada kalimah la ilaha illallah. Yang mana kalimah ni tentang ni kita tak usahakan, kan? Macam mutiara dalam laut. Dia duduk dalam laut, dia tak ada nilai. Di dalam laut, dia tak ada nilai. Tapi kalau kita susah payah mujahadah, berenang, orang menyelam, cari mutiara tu, bawa naik, dah bersihkan, dah gilap dia cantik-cantik, letak dekat kedai, harga dia melipat kali ganda, baru dia ada nilai. Tapi syarat untuk dia jadi bernilai, kita kena bermujahadah, susah payah. Sama dengan kita tengok orang minum arak hari ni, orang yang berzina hari ni, orang yang buat keburukan hari ni. Jadi orang-orang ni pun sebenarnya dia ada nilai di sisi Allah. Cuma kita yang tak nak jumpa dia orang, tak nak ingatkan dia orang. Besok kalau dia berubah, Masya Allah, mungkin dia akan jadi lebih baik daripada diri kita. Betul tak? Jadi perkara ni kita nak belajar dan jumpa umat penuh hikmah, kasih sayang, pujuk rayu. Jangan hukum orang, kasih sayang pada orang. Boleh insya-Allah Tadi awal tadi tak boleh cakap. Dia dah boleh cakap lah. Jangan pandang surah itu pada siapa dia hari ini. Benar, sahih. Assalamualaikum Ustazku sayang, kerana Allah Ta'ala. Benar Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man, Masya Allah. Man tadi keluar dengan saya 3 hari. Masya Allah, Man. Man, saya besok ke Batang Kali, Man. Kalau Man ada ke lapangan, Allah SWT izin, boleh jumpa saya dekat sana insyaAllah. Batang Kali, Madrasah Batang Kali. Razif, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Razif, Masya Allah. Dan semua baik-baik. Jadi insyaAllah, syukur pada Allah SWT. Allah SWT bagi kita nikmat-nikmat yang hebat ni. Dan orang alim beritahu ada 3 nikmat yang paling besar yang Allah SWT bagi pada kita. Yang pertama apa? Daripada 18,000 makhluk yang Allah SWT cipta atas muka bumi, macam-macam, pokok, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, lautan, apa saja makhluk-makhluk yang ada, zarah-zarah yang kita tengok, atom yang kita nampak tak nampak, yang kita sedar tak sedar, yang kita peduli tak peduli. Daripada 18,000 makhluk, ada satu makhluk yang dipanggil asyraful makhlukat, sebaik-baik makhluk, semulia-mulia makhluk. Apa benda tu? Yang asyraf, yang afdal, yang akmal, itulah manusia. Ini Allah SWT pilih saya dan tuan-tuan untuk jadi manusia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah, makhluk yang sebaik-baik penciptaan. Allah pilih kita semua untuk jadi manusia. Hari ni jadi manusia, tuan-tuan boleh. Asbab kita manusia ni, barulah Allah adakan benda-benda ni. Kan? 18,000 makhluk ni. Untuk apa? Untuk berkhidmat pada manusia. Punya hebatnya manusia ni. Allah ciptakan apa saja ke atas muka bumi ni untuk memberi khidmat pada manusia. Ada kita, baru ada benda-benda tu. Hebatnya satu orang manusia yang Allah SWT cipta. Dan nikmat yang kedua, setelah Allah SWT pilih kita untuk jadi manusia, setelah Allah SWT cipta kita manusia, Allah bagi lagi kelebihan pada kita, nikmat kita yang kedua, yang mana Allah SWT pilih kita untuk jadi umat Nabi SAW. Allah pilih kita pula, dah jadi manusia, itu hal satu nikmat. Kemudian Allah SWT pilih pula kita untuk jadi apa? Umat Nabi SAW. Yang mana umat Nabi ni, tuan-tuan belia, hebatnya, bernilainya jadi umat Nabi SAW, yang mana Nabi-Nabi terdahulu, bukan kata 1, 70 orang para Nabi yang terdahulu memilih untuk jadi umat Nabi, minta pada Allah untuk jadi umat Nabi. Punya tingginya
kemuliaan umat Nabi ni. Nabi-Nabi pun nak jadi umat Nabi SAW. Tapi kita di antara yang terpilih. Punyalah hebatnya kita kan. Yang mana kita amal sikit tapi pahalanya besar-besar. Kita ni umat yang akhir sekali, tapi yang pertama masuk syurga Allah SWT. Allah SWT haramkan umat-umat terdahulu untuk masuk dalam syurga Allah SWT sebelum umat Nabi SAW masuk dalam syurga Allah SWT. Hebat tuan-tuan boleh jadi umat Nabi SAW. Yang ini kita tak sedar. Kita rasa biasa-biasa je jadi umat Nabi, tapi sebenarnya Masya Allah, umat Nabi ni paling mulia tuan-tuan boleh. Jadi yang ketiga siapa tuan-tuan boleh? Nikmat yang ketiga setelah kita Allah SWT pilih untuk jadi manusia, kemudian Allah bagi nikmat yang kedua untuk jadi umat Nabi SAW. Yang ketiga, nikmat yang ketiga, Allah SWT pilih kita untuk jadi orang-orang yang beriman di sisi Allah SWT. Masya Allah, Allah bagi pada kita nikmat kalimah la ilaha illallah. Ini paling besar tuan-tuan dia. Yang mana Nabi SAW beritahu apa? Jika ada satu orang manusia yang masih yakin pada Allah, sebut Allah, dalam hati dia ingat Allah, walaupun pada zahir dia jahat, dia buat mungkar, buat tak baik, tapi dalam hati masih yakin ada Allah, mulut masih sebut Allah, selagi tu Allah SWT takkan kiamatkan dunia ni. Masya Allah, hebat orang beriman ni tuan-tuan ni. Amal tak ada, yakin je, baru ada yakin. Selagi ada manusia macam tu, Allah takkan kiamatkan dunia ni. Ini hebatnya orang yang beriman. Kemudian apa tuan-tuan ni? Jika sampai satu ketika manusia jadi hebat, manusia semua kaya, negara dunia ni jadi maju, manusia boleh terbang, ataupun manusia boleh pergi ke bulan, pergi balik hari, hebat macam tu pun, tapi ketika tu tak ada satu orang yang beriman pada Allah, dalam hati tak ada Allah, mulut tak pernah sebut Allah, ketika tu pasti dan pasti Allah SWT akan hancurkan seluruh muka bumi ni. Dunia ni Allah SWT akan gulung, langit Allah SWT akan gulung, Allah SWT akan hancurkan semua. Kullu man 'alaiha fan, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Allah akan hancurkan semua. Kan? Kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa. Allah hancurkan semua. Bila tak ada orang beriman, Allah hancurkan. Jadi inilah nikmat yang Allah SWT bagi pada kita. Dapat jadi manusia, kemudian dapat jadi umat Nabi SAW, kemudian dapat jadi orang beriman. Jadi kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Iman kita ni kena jaga sungguh-sungguh. Pasal kita mulia di sisi Allah SWT. Jadi insyaAllah perkara ni kita nak kena tanam azam sungguh-sungguh. Nak jaga iman kita, tauhid kita sungguh-sungguh. Sebelum kita mati jumpa Allah SWT, nak bawa iman yakin yang lurus. Sebab apa? Besok dekat akhirat, bila mati kita besok jumpa Allah SWT, tak ada apa yang boleh bagi manfaat pada kita. Anak kita tak boleh bagi manfaat, harta benda, yauma la yanfa'u malun wala banun. Allah beritahu apa? Tak ada kekayaan kita hari itu, pangkat darjat kita tak boleh bagi manfaat pada kita. Anak kita walau hebat kerja dia, doktor, lawyer, magistrate, gaji ribu-ribu, puluh ribu, tak boleh bagi manfaat pada kita. Tak boleh bagi manfaat pada kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang datang hadap Allah SWT dalam keadaan hati dia sejahtera. Jadi orang yang hati sejahtera ni apa tuan-tuan? Orang alim beritahu, hati yang sejahtera ni hati yang sedikit pun tak ada mensyirikkan Allah SWT. Masya Allah. Jadi jangan pernah ada syirik pada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dindiku Zahidatul, Masya Allah. Jadi benda hati ni yang boleh merosakkan hati kita, iman kita ni apa benda tuan-tuan beliau? Yang boleh membusukkan hati kita, yang boleh menghancurkan iman kita, apa benda? Ghairullah. Bila kita yakin dengan ghairullah, yakin dengan selain daripada Allah, yakin dengan duit kita, yakin dengan pangkat kita, yakin dengan darjat kita, yakin dengan rupa paras kita, yakin dengan pakaian kita. Jadi benda-benda ni akan menghancurkan iman kita. Jadi kita nak belajar-belajar, duduk dalam suasana dakwah, kita nak belajar benda ni lah. Kita tak nak yakin selain daripada Allah.
nak letak iman yakin kita lurus hanya pada Allah. Tak ada siapa yang boleh bagi manfaat dan mudarat melainkan Allah SWT. Makhluk langsung tak boleh bagi manfaat dan mudarat. Yang bagi manfaat mudarat hanya Allah. Nak yakin benda ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Mazita, Masya Allah. Kita nak yakin benda ni. Sebelum kita mati, kita nak usahakan benda ni. Semua orang kena usahakan. Saya usahakan, tuan-tuan pun kena usahakan. Saya tak boleh usahakan iman tuan-tuan, tuan-tuan pun tak boleh usahakan iman saya. Jadi masing-masing kena usahakan iman masing-masing. Kena cakap lagi dan lagi, cakap lagi dan lagi, cakap lagi dan lagi. Kan? Kena cakap lagi dan lagi. Allah SWT maha mengetahui tentang ni. Wallahi Allah SWT maha mengetahui. Allah SWT tahu yang mana Fir'aun lanatullah akan masuk dalam neraka Allah SWT. Allah tahu. Tapi kenapa Allah SWT perintah Nabi Musa AS untuk berdakwah pada Fir'aun? Allah perintah Nabi Musa AS pergi jumpa Fir'aun, dakwah pada dia dengan hikmah. Jadi kenapa tuan-tuan ni? Sebab Allah SWT nak bagi tahu kepada kita, umat Nabi SAW ni, yang dakwah ni sebenarnya bukan untuk Fir'aun pun, bukan untuk iman yakin Fir'aun, untuk betulkan iman yakin Fir'aun, tapi dakwah ni untuk betulkan iman yakin Nabi Musa AS. Ini maksud dakwah yang sebenar. Dakwah yang sebenar ni untuk betulkan iman yakin kita, bukan iman yakin orang. Kita cakap, saya cakap malam ni, percakapan saya ni sebenarnya untuk membetulkan iman yakin saya. Moga-moga saya cakap lagi dan lagi, Allah SWT masukkan hakikat iman yakin yang sempurna pada dalam diri saya. Saya pun belum dapat iman yakin yang sempurna, tapi mudah-mudahan dengan percakapan saya lagi dan lagi, jumpa orang saya cakap lagi dan lagi, Allah masukkan iman yakin yang sempurna dalam hati saya. Dan tuan-tuan pun kena buat perkara yang sama, kena jumpa semua orang, cakap perkara yang sama, agar kita sebelum kita mati, kita bawa iman yakin sempurna pada Allah SWT. Dan Nabi SAW beritahu apa tuan-tuan dia? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahal jannah. Barang siapa yang akhir kalam dia, dia mampu ucap kalimah la ilaha illallah, wajib syurga pada dia. Tapi kalau hari ni kehidupan kita atas muka bumi, umur 60, 70 kan, kehidupan kita banyak cerita tentang dunia, mana mungkin kita mampu ucap kalimah la ilaha illallah di akhir hayat kita. Jadi perkara ni perlu diusahakan. Hari-hari mau sebut, cakap hari-hari. Macam contoh saya bagi satu biji lori, kan, lori 1 tan, lori 3 tan tu bawa buah tembikai banyak-banyak. Satu lori penuh buah tembikai. Kalau aksiden lori tu tengah jalan, maka buah tembikai yang akan bersepah. Tak akan mungkin keluar buah durian, buah rambutan daripada lori tu, sebab dia bawa tembikai kan. Sama juga dengan hati kita. Hari ni kalau hati kita sentiasa ingat dunia, tak pernah ingat Allah, tak pernah sebut kebesaran Allah, tak pernah yakin pada Allah, macam mana akhir kalam kita mampu ucap kalimah la ilaha illallah? Apa yang ada dalam hati, itu yang akan kita sebutkan di akhirnya. Jadi sentiasa sebut Allah, Allah, Allah. Kalau dalam hati kita sentiasa sebut Allah, Allah, Allah. Allah kuasa makhluk, tak ada kuasa. Yang bagi rezeki pada aku bukan tanaman. Yang bagi rezeki pada aku bukan pekerjaan aku, bukan perniagaan aku. Yang bagi rezeki pada aku Allah. Besok dekat akhir kalam kita, wallahi kita mampu sebut kalimah la ilaha illallah. Kita selalu kaitkan kehidupan kita dengan Allah, maka Allah SWT akan mempermudahkan benda tu. Wajib syurga tuan-tuan. Siapa yang sebut kalimah, bukan saya janji, bukan kerajaan janji, ini Nabi SAW janji. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahal jannah, wajib syurga. Siapa yang sebut kalimah tu, akhir kalam dia sebut kalimah tu, wajib syurga. Jadi perkara ni nak usahakan tuan-tuan. Kita nak usahakan. Kejayaan kita tak ada dekat dunia ni tuan-tuan. Wallahi, kejayaan kita bukan bila mana kita ada rumah yang besar, kenderaan besar, pangkat tinggi. Tidak tuan-tuan. Kejayaan kita hanya senyap bila kita mati besok, kita mampu ucap kalimah la ilaha illallah. Itu kejayaan kita yang sebenar. Dan kejayaan kita yang sebenar bila langkah kaki kanan kita dapat masuk syurga Allah SWT. Itu kejayaan kita yang sebenar. Hari ini dekat dunia tak ada kejayaan tuan-tuan. Kalau orang rasa dengan pangkat darjat dia mulia, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi tahu apa? Nahnu qauman a'azzalallahu bil Islam. Nahnu qauman a'azzalallahu bil Islam. Sayyidina Umar beritahu, kita adalah satu kaum yang mana kita ni mulia
Sebab kita bawa agama dalam kehidupan kita. Kita ni mulia kalau kita bawa agama dalam kehidupan kita. Hari ni kalau kita yakin kemuliaan kita dengan pangkat, kemuliaan kita dengan darjat, kemuliaan kita dengan harta benda kita, kemuliaan kita dengan paras rupa kita, kemuliaan kita dengan pakaian kita, kemuliaan kita dengan dengan anak isteri kita, pasti dan pasti Allah SWT akan hina kita. Sebab apa? Kemuliaan kita hanya senya bila mana kita bawa agama dalam kehidupan kita. Jadi benda ni yang penting, tuan-tuan. Kita kena bawa agama dalam kehidupan diri kita. Kita kena bawa agama dalam kehidupan keluarga kita, untuk anak kita, untuk isteri kita, untuk adik-beradik kita, untuk mak dengan bapa kita. Kita kena usahakan perkara ni, bawa agama dalam kehidupan kita. Barulah kita mulia di sisi Allah SWT. Boleh insyaAllah insyaAllah panjang saya bercakap. Scroll Empire, Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, syukur ya Allah, kau legakan hati aku ya Allah. Tapi betul, wallahi betul, tadi saya tak tenang. Lepas tu dah ramai dalam ni minta saya cakap tentang kebesaran Allah. Wallahi Allah SWT bagi tenang. Tadi duduk seorang, kita tak ada kawan nak cakap. Bila buat live ni dapat bercakap, lega saya. Hilang dah semua apa yang saya rasa tadi. Sama Allah SWT bagi hilang. Boleh insyaAllah azam semua, amal sungguh-sungguh insyaAllah. Sebelum kita mati ni nak usahakan sungguh-sungguh. Jadi jangan sia-siakan kehidupan kita yang sementara. Nabi SAW beritahu apa? Umur umat kita, umat aku ni, umat akhir zaman ni 60-70. Dan 60-70 ni nak dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Orang alim beritahu apa? Umur 60-70 ni hanyalah 2 minit untuk kehidupan akhirat. 2 minit, tuan-tuan. Jadi 2 minit ni jangan kita memperjudikan, jangan kita gamble untuk perkara-perkara dunia. Jangan. Satu orang bapa kan, dia ada seekor kambing, dia ada seorang anak. Dia ada satu ekor kambing, dia ada seorang anak. Hari ni anak dia sakit, dia sirik kambing dia, bawa pergi pasar kan, jual kambing tu. Orang tanya, kenapa kau nak jual kambing kau? Kambing kau tak banyak, seekor je, kenapa kau nak jual? Aku nak jual kambing ni sebab nak ubatkan anakku. Bapa ni bapa yang bijak, kerana dia korbankan satu benda yang kecil untuk satu perkara yang besar. Anak dia sakit, dia nak ubatkan, dia jual kambing dia. Tapi bila mana kambing dia pula sakit, dia heret anak dia pergi ke pasar kan, dia nak jual anak dia. Orang tanya, kenapa kau nak jual anak kau? Aku nak jual anak aku sebab nak ubat kambing aku yang sakit. Hari ni kalau benda tu berlaku depan mata kita, kita akan cakap bapak ni bapak yang gila. Pasal apa? Dia korbankan satu benda yang besar untuk perkara yang kecil. Nak selamatkan kambing, korbankan anak. Betul tak? Tapi hari ni berapa ramai orang yang gila atas muka bumi ni, tuan-tuan. Dia korbankan satu perkara yang besar untuk satu perkara yang kecil. Dia sanggup jahanamkan, dia sanggup hancurkan, dia sanggup musnahkan akhirat dia semata-mata untuk dapatkan dunia. Berapa ramai hari ni buat perkara ni? Berapa ramai orang gila hari ni yang sanggup buat benda ni? Banyak, tuan-tuan boleh. Kan, kerja sungguh-sungguh, pagi, petang, siang, malam kerja untuk bahagiakan anak, bahagiakan isteri, untuk bagi makan anak, bagi makan isteri, tapi solat tak buat, tak kerjakan walau satu solat, tuan-tuan. Berapa ramai hari ni? Dia hancurkan akhirat dia, sanggup hancurkan akhirat semata-mata nak kerja dunia. Ada orang sanggup terima macam-macam habuan kan, terima tu, terima ni, terima rasuah, terima apa, sanggup hancurkan akhirat dia semata-mata untuk dapat habuan dunia, tuan-tuan. Hari ni banyak orang, tuan-tuan. Jadi ramai, terlalu ramai manusia yang gila atas muka bumi hari ni, yang mana dia nampak dunia ni seperti dia akan hidup selama-lamanya. Wallahi dunia sebentar je, tuan-tuan, sekejap je. Apa yang kita ada hari ni, rumah besar kita, pangkat darjat kita, rupa paras kita, semua sementara. Wallahi, macam saya beritahu tadi, kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa, hancur, fana, semua akan fana. Tak ada apa pun yang tinggal kan. Diri kita yang kita rasa hebat, rasa kuat, Firaun dulu, rakyat dia mengaku dia Tuhan, punya hebat dia pun hancur dah, dia pun dah fana, pun dia pun dah binasa. Tak ada apa yang kekal.
wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Tak ada apa yang kekal melainkan Allah. Akhir sekali tetap akan ada Allah. Yang tinggal hanya Allah. Jadi buat apa kita buat perkara yang sia-sia, tuan-tuan ni? Saya nak ajak semua orang kembali pada Allah. Dekatkan diri pada Allah. Harap pada Allah. Takut pada Allah. Apa yang kita rasa, kita harap. Apa yang kita buat, kita harap pada Allah. Kita beramal, harap pada Allah. Ya Allah, terima amal aku, Ya Allah. Takut pada Allah. Ya Allah, aku takut, Ya Allah. Kau sia-siakan, kau buang amal aku ni, Ya Allah. Kau tak terima amal aku ni, Ya Allah. Kalau kita berniaga pun sama juga. Kita cari rezeki, minta pada Allah, harap pada Allah, takut pada Allah. Harap, Ya Allah, kau lapangkanlah rezeki aku, Ya Allah. Aku harap sangat, Ya Allah, kau lapangkanlah rezeki aku. Dan takut pun daripada Allah. Ya Allah, aku takut, Ya Allah. Aku takut kau sekat rezeki aku, Ya Allah. Apa saja perbuatan kita atas muka bumi ni, letak takut dan harap hanya pada Allah. Jangan letak takut dan harap selain daripada Allah. Barulah kita boleh berjaya dunia dan akhirat. Hari ni kalau kita tak takut dan harap selain daripada Allah, takut pada makhluk, takut kalau aku tak buat kerja ni, orang tak kasih aku projek ni. Kalau aku tak bagi duit ni, orang tak kasih aku projek ni. Kan? Kalau aku tak buat benda ni, orang tak akan sokong aku. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau kita letak harap dan takut pada manusia, pada makhluk selain daripada Allah, maka Allah SWT akan hinakan kita. Wallahi. Jadi kalau nak mulia di sisi Allah SWT, letak harap dan takut hanya pada Allah. Nak minta apa-apa, minta pada Allah. Nak mohon apa-apa, mohon pada Allah. Jangan mohon selain daripada Allah. Jangan minta selain daripada Allah. Boleh insyaAllah. Allahu Akbar. Seronok saya bercakap ni. Tadi macam dah down. Jadi ni dah ada kekuatan. Boleh cakap ni. Allah, hebat Allah, Ya Allah. Hebat kau, Ya Allah. Saya rambut dah panjang ni, nak kena potong lah. InsyaAllah. Rambut perang pula Bukan perang ni, lampu kuning. Nanti pergi potong insyaAllah Nas Syafiq Izzat, benar Ustaz? Masya Allah, benar. Sahih. Kalau saya salah cakap, itu tandanya saya mengantuk. Tapi saya tak mengantuk lagi. Saya kena jaga sampai subuh lah. Lepas subuh, lepas duha saya tidur sekejap. Pukul 10 insyaAllah, 10-11 saya berangkat ke Batang Kalie, insyaAllah. Semoga Allah SWT mempermudahkan perjalanan saya ke Batang Kalie, insyaAllah. TV Galisang Bangkit.